Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okey, sebelum ni saya dah buat satu video review tentang motor Yamaha Ego Gear ni. Jadi macam biasa, okey, kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. Jadi dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Okey guys, jadi macam ni lah rupa dia bila kita ada kat atas motor ni. Okey, so macam hampa boleh nampak, first kali motor ni masih lagi menggunakan kunci. Okay. So cara nak start macam biasalah, hampa pusing kunci ni ke kanan. Okay. Lepas tu tarik brake dan juga tekan starter. Okay. So enjin pun dah start. Okay. Enjin pun dah hidup. Cuma saya tak pastilah hampa boleh dengar ke tak bunyi enjin motor ni. Sebab bunyi dia memang smooth. Okay. Sebab enjin dia menggunakan teknologi SMG, iaitu Smart Motor Generator. Jadi memang dengar lebih senyap lah enjin dia ni. Okay, lepas tu bahagian switch macam biasa, ada high beam, low beam, signal kiri. Okay, lepas tu signal kanan. Alright, lepas tu sini ada horn. Okay. Lepas tu bahagian ni ada auto stop ataupun idling system. Sini switch untuk hazard light. Okay, hazard light ataupun double signal lah. Lepas tu bahagian bawah ni adalah ignition switch ataupun starter. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Okay, so first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Okay, seat dia macam biasalah. Okay, seat dia lembut. Seat dia memang lembut, memang selesa. Lepas tu dia punya riding position pun standard lah, macam motor-motor skuter yang lain juga. Senang cerita macam motor Ego yang lain lah. Kan Ego yang previous version ya, Ego S, Ego LC, apa ni, Avantis, Solaris, lebih kurang macam tu lah. Okay, so dia punya seat lembut, dia punya riding position pun macam biasa, macam skuter-skuter yang lain juga. Okay, tapi motor ni saya rasa lah, motor ni dia sesuai untuk orang-orang yang tak berapa nak tinggi lah. Okay, yang agak rendah, tak berapa nak tinggi. Sebab apa? Sebab kalau untuk orang-orang yang tinggi, bila orang-orang tinggi ni kan, lutut dia panjang tau. Jadi dekat bahagian ni mungkin hampa akan rasa tak selesa lah. Mungkin hampa akan rasa dekat dengan bahagian sini. Tapi macam saya, ketinggian saya 164, 165 macam tu. Jadi masih okey lah, masih ada gap lagi. Tapi kalau ketinggian orang-orang 170 ke atas tu, saya rasa kurang selesa lah. Motor ni dia terasa agak ringan lah. Okay, biasalah sebab motor 125cc. So dia macam handling dia agak nimble lah. Okay, ringan dan nimble. Jadi memang senang lah hampa nak handle tu, memang senang. Especially perempuan lah. Kepada orang-orang perempuan tu, kalau kata hampa pakai motor ni, memang tak ada masalah. Okay, sebab motor ni memang ringan, memang nimble, senang nak handle. Lepas tu motor ni dia taklah tinggi tau. Dia punya seat height, kalau tak silap saya, dalam 750mm. Jadi memang sesuai lah untuk orang-orang yang tak berapa nak tinggi ni, memang sesuai. Hampa tak ada lah macam nak kena ginjat kaki sangat kan. So bila hampa naik motor ni pun, hampa nak bawa tu, hampa akan rasa lebih confident lah. Kalau untuk lelaki, saya tak sure lah. Sebab lelaki ni kadang-kadang dia lebih minat kepada design-design yang sporty kan. So motor ni dia biasa je design dia, tak berapa nak sporty. So saya rasa lebih sesuai kepada orang-orang perempuan lah. Okay, enjin dia, kita test tengok. Kita test dia punya pick up tengok. Pick up dia lambat sikit lah. Okay, not bad. Ada juga pick up dia, tapi dia tak berapa nak torky lah. Sebab dia punya pick up pun berapa, 9.6 kot. Dia punya torque tu 9.6. Jadi boleh lah kan, sesedap rasa lah. Ni kalau hampa nak bawa dalam town ni, bawa santai-santai boleh lah. Tapi memang layan lah. Okay, motor ni memang layan, memang senang hampa nak handle. Kalau kata contoh lah, parents kan nak beli dekat
anak ke kan, anak perempuan, ataupun hampa nak beli kat adik perempuan ke, kakak ke, memang sesuai sangat lah. Okay, sekarang kita akan pergi dekat kawasan Queens Bay Mall. Okay, kita akan test tengok dia punya suspension. Kita akan pusing roundabout ni. Banyak kereta pula dah. Okay, kita pusing lagi sekali lah. Okay, cornering dia not bad. Okay, senang lah nak handle. Sebab dia tak berat sangat lah motor ni, dia ringan. So memang senang lah. Okay, memang senang nak handle. Kalau kata hampa nak corner ataupun hampa nak elak lubang ke apa, memang senang lah motor ni. Okay, sekarang kita akan naik bumper sikit. Okay, satu lagi. Alright. Okay, kita ambil feel dulu lah. Kita nak, sebelum nak komen ni kita kena feel dulu, baru kita boleh komen. Okey. Depan ni ada satu lagi bumper. Alright. Okey, so dia punya suspension lah. Suspension dia, set lagi sekali. Dia tak puas. Dia rasa tak puas. Dia rasa macam kita nak test lagi sekali, baru kita boleh komen. Okey. Okey, last ni ah. Alright, cun. Okey, untuk suspension dia orang kata medium lah, medium. Okey. Suspension dia not bad. Okey lah, not bad lah. Tapi nak kata sedap sangat pun tak, nak kata terlalu lembut ke terlalu keras pun tak juga. Motor ni suspension dia okey. Cuma disebabkan motor ni dia agak ringan. Okey, dia kita rasa macam tak berapa nak solid lah motor ni, faham tak? Kalau kata hampa naik motor macam 150cc dan ke atas kan, kita boleh rasa lah dia punya solid tu, dia punya quality tu lah orang kata. Tapi bila hampa naik motor ni, of course lah kan, sebab harga pun memang berbeza. Okay, sebab motor ni adalah salah satu antara motor bajet lah. Motor bajet yang moden. Okay, so motor bajet, bila kita sebut motor bajet ni, of course lah harga dia tu lebih murah dan mampu milik. Tapi Yamaha buat bagi motor ni, walaupun harga yang bajet, tapi ada function-function yang moden. Contohnya macam ni lah, ada auto stop, lepas tu ada Swiss hazard light ni, lepas tu ada apa tu, power socket. Okay, 12 volt punya power socket kat sini. Jadi okey lah, not bad lah. Depends pada tujuan penggunaan hampa lah. Kalau kata hampa nak beli motor ni untuk nak bawa ronda-ronda dalam town kan, tambah kalau macam kat area Pulau Pinang ni, kat Penang Island ni, hampa nak round island ke apa, memang boleh lah, layan lah. Tapi kalau kata hampa beli motor ni, hampa nak ride jauh-jauh ke apa tu, memang tak disyorkan lah. Okay, so sama lah, biasa lah, benda tu standard. Setiap motor yang hampa nak beli ni, hampa kena tahu apa tujuan dia, hampa nak beli untuk apa. Kalau kata hampa nak beli untuk ride jauh-jauh, hampa boleh lah consider kan, superbike lah apa semua tu. Tapi kalau hampa nak bawa dalam town relax, hampa boleh lah consider Kapcai ke, ataupun skuter lah. Tapi bagi saya motor ni memang sesuai untuk perempuan lah. Tahu, kalau tanya saya, memang motor ni saya syorkan untuk perempuan, especially yang macam budak-budak sekolah kan, budak sekolah menengah lah, yang baru lepas dapat lesen, yang takut-takut nak bawa motor.
Memang hampa sesuai lah hampa kena pakai motor ni. Okay, sebab motor ni bila hampa bawa memang hampa akan rasa lebih confident lah untuk bawa. So bila hampa dah bawa lama-lama, hampa dah confident, then lama-lama nanti barulah ikut lah hampa nak upgrade ke apa tu, terpulang lah. Okay, sebelum saya terlupa, saya nak demo sikit lah tentang function auto stop ni. Macam lah ni saya tak on lagi kan, tak ada apa lagi. Okay, so katakanlah kalau saya dah on button ni, nampak dia akan menyala A warna hijau ni. Lepas tu bila sekejap bila kita stop dekat traffic light ni, dia akan automatic mati enjin. Ok, dah stop. So kita tengok dia mati enjin ke tak. Nampak dia dah mati enjin. Ok, sekarang dah mati enjin. Nampak dia blinking. Blinking maksudnya dia tengah function lah. So kalau kata hampa nak start balik, hampa pulas aja. Hampa pulas throttle, enjin akan auto start dan terus jalan. Jadi memang sesuai lah, memang jimat minyak lah. Kalau kata hampa nak guna motor ni untuk daily kan, nak ulang-alik pergi kerja ke apa ke, memang function lah benda ni. Memang boleh jimat minyak. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Tapi jangan risau, InsyaAllah saya akan cuba test lah kecerahan lampu motor ni pada waktu malam. Dan juga kita akan cubalah untuk test top speed motor ni. Kita tengok macam mana dia boleh pi ke tak boleh pi. Ok, so kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.